Assalamualaikum. Welcome back to the MKT podcast. So as you guys know, kita orang Information and Publicity buat podcast yang bertajuk Seram di MKT. So which is korang pun tahulah, kita orang akan ceritakan cerita-cerita yang seram berdasarkan pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Okay, so next kita ada guest special hari ni. Kita jemput seorang guest from The Marketers juga. Dia merupakan kita punya Vice President of The Marketers. So, boleh perkenalkan diri tak? Hai, Assalamualaikum. Nama Ziha. Saya Vice President. Itu je. Itu saja. Okay, kita akan mulakan dengan kisah seram daripada kita semua. So, kita punya guest yang paling special ni hari ni lah untuk ceritakan kisah seram. So, boleh tak kita punya Vice President Ziha untuk sharekan pengalaman ataupun kisah seram yang Ziha alami? Okay, Ziha sepanjang Ziha hidup, kisah seram Ziha tak adalah macam ekstrim sangat. Macam ada orang kan memang pernah nampak lah, pernah kena directly kena kacau apa semua tu. Cuma Ziha banyaknya kisah kena histeria ke, rasuk ke. So benda tu jadi depan mata, itu je. So apa yang Ziha nak share malam ni, which is apa yang berlaku kat Ziha waktu Ziha study dekat Matric dulu. Matric tu tempat blok Ziha duduk tu, blok yang macam antara yang paling keras lah. And Ziha duduk dekat ground floor. Ground floor pun tempat yang keras. So memang waktu setahun Ziha kat situ tu memang duduk kat tempat yang keras je. Tapi Ziha tak ada rasa apa-apa. Sebab kalau orang ada sixth sense ke apa, dia memang jenis boleh rasa kan kalau tempat tu keras ke, tempat tu ada orang tunggu ke. Tapi Ziha waktu Ziha dulu duduk situ, saya ingat Ziha boleh tidur seorang-seorang sebab roommate Ziha tak ada lagi. So Ziha tak ada rasa apa-apa. So semua benda okey je waktu awal-awal set. Lepas tu dekat blok Ziha tu ada 3 bilik yang memang sini-sini lepas cakap memang kosong and tak boleh buka, tak boleh guna bilik tu. Lepas tu waktu tahun Ziha tu, I don't know, management teruk ke apa, so diorang ambil student lebih daripada kapasiti bilik yang ada. So untuk diorang fitkan student semua ni, diorang terpaksa buka bilik-bilik yang tak sepatutnya diorang buka. Kita orang memang dah guna dah, semua kita orang dah maximiskan guna guest punya room semua tu, tapi still lagi tak cukup. So terpaksa buka satu bilik dekat ground floor. Bilik yang 3 bilik tu, satu dekat ground floor, satu lagi dekat tingkat 4. 2 lagi kat tingkat 4. So yang kat ground floor tu diorang buka. So awal-awal SEM tu macam tak ada apa pun jadi, semuanya okey je, tak ada pun kena kacau ke apa. Sampailah 1 minggu ni start benda-benda yang macam orang ketuk-ketuk pintu ke, cakap-cakap tingkap ke, bisik-bisik ke, start jadilah. Contoh macam hari Isnin hari Isnin, Selasa, Rabu, benda tu dah start dah. Tapi waktu tu macam tengah-tengah SEM. Lepas tu benda tu dah start kacau-kacau macam tu. So kita orang just dengar macam orang bercerita je lah, rumor. So semalam ada orang kacau kau tak? Semalam ada orang ketuk pintu tak? So kita orang macam Ziha just dengar cerita macam tu je lah. Sebab Ziha macam kalau dengar-dengar macam ni, Ziha bukanlah tak nak ambil tahu, cuma macam dengar boleh tapi jangan macam takut sangat macam tu. So macam kita macam berjaga-jaga je lah macam tu kan. Lepas tu kan hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. So Khamis ni adalah malam kemuncak dia. Maybe dia macam dia bagi hint, orang tak ambil kisah pun. So Khamis ni dia ekstrim sikit. So hari Khamis tu malam, kan biasalah student ajak kawan-kawan study kat bilik kan, berkumpul ramai-ramai. So malam tu Ziha pun ajaklah kawan Ziha
study dekat bilik Zia dekat ground floor. Kawan Zia ada 3 orang, so termasuk Zia 4 orang lah. 3 orang ni seorang dekat tingkat 4, barisan yang bilik tak boleh buka tu, ada 2 bilik tak boleh buka, barisan situ. Seorang lagi dekat tingkat 1, tapi bilik dia betul-betul bawah bilik yang tu tak boleh buka, tapi dah dibuka tu. So yang ketiga, kawan Zia dekat tingkat 2, tapi tingkat 2 ni tak ada apa-apa lah, dia just macam tak ada kaitan dengan bilik-bilik yang tak boleh buka ni. Lepas tu Zia ajaklah dia orang study. So yang tingkat 4 tadi tu dia cakap dia tak nak study lah sebab tingkat 4 kot, nak turun ground floor, dengar kecil. Lepas tu dia cakap hari ni tak naklah study sama-sama, nak study kat bilik je. So kita macam okey lah. Lepas tu kawan Zia yang tingkat 2 turun dulu, tingkat 1 belum turun, dia kata lambat sikit. Tingkat 1 tu dia rabun tau. So waktu dia turun tu spek dia tertinggal kat bilik Zia. Sebelum tu macam banyak je lepak kat bilik Zia. So spek dia tinggal kat bilik Zia. Lepas tu kali ni nak turun dia tak bawa spek. So dia turun tu tak pakai spek lah. Lepas tu kita orang study sama-sama macam biasa lah. Cumanya rupa-rupanya waktu kita orang tengah study tu, sepanjang malam sebelum kita orang tidur tu, kawan Zia yang tingkat 1 dengan kawan Zia yang tingkat 4 tu, kita orang kena usik. Macam tu. Kita kena usik, tapi itulah kita bukan jenis yang macam kalau kena something terfikirkan benda-benda macam tu. Kita orang tak. So kita orang macam tak ada apa kot. Padahal macam obvious tahu benda tu. Tapi nanti apa yang kita orang kena tu kita orang Zia cerita nanti. Okay. Lepas tu waktu Zia study sama-sama dengan diorang tu, kita orang pun dah pukul 1 macam tu, kita orang balik bilik masing-masing. Balik bilik masing-masing tu Zia sebelum tidur mesti pergi tandas semua, basuh muka semua tu kan. Zia jenis yang kalau pergi tandas semua tu Zia tak suka ajak orang teman. Zia pergi sendiri je sebab kadang kita rasa macam menyusahkan orang kan, nak kena teman apa semua kan. So Zia pergi sendiri je. So balik tu Zia rasa tengah jalan daripada bilik air pergi bilik Zia. Kalau nak jalan tu memang lalu tau bilik tu. So memang time dah lepas tu kaki Zia belah, tak ingat lah, kaki Zia belah kanan atau kiri tiba-tiba rasa kebas. Kan kalau kita kebas kan sebab macam kita duduk dalam lama ke apa kan, ni tiba-tiba jalan je kebas. Lepas je lalu daripada bilik yang dia gangguan tu dekat daripada bilik tu je lah. Daripada bilik tu macam mana? Bilik yang Zia cakap ground floor tu. Tak, maksudnya jadi gangguan kita orang bertiga tu dekat tempat lain-lain. Oh, okey. Tapi dia start daripada lepas dah buka bilik tu ke? Oh, okey, faham. Lepas start je buka bilik tu macam-macam jadilah. Lepas tu tiba-tiba rasa kebas tu, still juga Zia macam oh tak ada apa ni. Kita jalan je lah, masuk bilik, tidur macam biasa. Then Zia ingat lagi, korang pernah tak macam korang tidur kan, tidur lini gila, tiba-tiba korang macam jaga tu macam jaga yang macam segar terus? Pernah? Dia sama ada sebab terkejut ataupun macam tiba-tiba kan macam tu. Pernah. Zia macam sebab Zia tak pernah tahu, sebab susah je bangun dengan nikmat yang macam tiba-tiba terus segar macam tu kan. Kalau waktu kelas macam bagus gila, tapi ni tak. Lepas tu tiba-tiba segar tu Zia rasa macam berdebar macam macam tak seronok lah, rasa berdebar, rasa macam sesak nafas, rasa macam darah tu selaju seram sejuk kan. Ada mimpi apa ke sebelum tu? Tak ada. Tak ada, dia memang tiba-tiba terbangun je lah. Waktu tu pukul 4, Zia ingat lagi tepat pukul 4. Lepas tu Zia macam asal. So kita rasa macam tak seronok lah kan. Zia pun tak fikir lagi macam maybe ada kaitan dengan bilik tu ke apa ke. So Zia macam asal ni. So Zia try pejam mata, tak boleh. Lepas tu Zia macam fikir-fikir, Zia macam nak call lah kawan Zia yang tingkat 1 tu, bilik di atas, bilik yang tak boleh buka tu kan. Zia nak call. Lepas tu surprisingly dia pun angkat. Lepas tu Zia macam mula-mula Zia rasa macam
kat pukul 4 ni kau tak tidur ke? Lepas tu dia kata dia tak boleh tidur. Dia pun rasa benda yang sama. Dia pun rasa macam dudak-dudak, rasa macam something wrong lah. Rasa macam tak pernah rasa macam tu. Lepas tu tengah kita orang macam kenapa tiba-tiba gelap Aina? Jangan, saya takut. Sorry. Dah buka laptop tu, tutup pula lighting. Okay, teruskan. Maaf. Lepas tu tengah call tu kita orang cakap lah macam kenapa tak tidur ni. Tiba-tiba ada orang menjerit macam gila, kena histeria lah. Lalu dekat koridor bilik Zia tu ulang-alik. Setiap kali dia ulang, seorang kena. So total malam tu kena 3 ke 4 orang macam tu lah. Dia kalau lari je tak apa, ni dia gegar-gegar pintu. Zia punya katil sebelah pintu tau. Macam pintu kat sini, Zia punya katil kat sini. Ya Allah, Zia tak suka tahu benda macam ni. Lepas tu bila dia gegar-gegar pintu tu, kata nak masuk. Lepas tu kita orang macam terkejut lah. Zia dah kita lompat dekat katil member Zia. Tak apa jadi. Lepas tu Zia macam terkejut lah. Lepas tu tengah bising-bising kat luar tu, kawan Zia yang kat atas tu cakap, "Weh, kenapa tu?" Dia dah nangis tau. So tapi kita macam bukan kita tak boleh nangis macam mana? Kita tak boleh takut sangat kan. Orang kata nanti macam benda tu boleh berjangkit. Macam tu tak? Zia macam sikit lah. Zia kena. Padahal kita takut tau. Betul. Dia memang kena kawal. Kena kawal sikit kan. Lepas tu Zia cakap jangan nangis. Lepas tu Zia suruh macam kejut roommate kau, macam tu lah kan. Lepas tu malam tu memang teruk lah kejadiannya. Lepas tu kita orang macam baca Yasin ramai-ramai macam tu. So malam tu habis. Lepas tu paginya pagi tu Jumaat. So waktu lunch kita orang macam berkumpul satu meja dekat kafe dengan budak lelaki sekali. Kita orang buka cerita pasal malam tadi. Lepas tu bila buka cerita, baru Zia, kawan Zia yang tingkat 4 dengan tingkat 1 tu terfikir, semalam aku kena kacau tu ada kaitan ke? So seorang-seorang buka cerita apa yang diorang kena kacau. So kawan Zia yang tingkat 4, waktu dia tengah belajar tu tiba-tiba dia tak ada line tau. Tengah belajar stuck. So dia jalan-jalan lah dekat koridor tu cari line. So lalu dekat bilik yang tak boleh buka lagi 2 tu, dia dengar ada orang bunyi macam kan kunci kan. So macam ada orang kacau daripada dalam macam tu. Lepas tu dia ignore je lah sebab tak rasa apa kan. Lepas tu time dia tengah tunggu cari line semua tu, dia jalan dekat toilet. So kita orang punya blok ni setiap toilet ada tempat sidai baju tau. So dekat tempat sidai baju tu lah yang line dia kuat. So dia macam stay dekat situ lama juga lah. Lepas tu bila dia stay kat situ, dia dengar ada orang macam lalu lalang basuh baju semua tu tau. Tapi bila dia macam oh aku dah nak balik dah ni, lepas tu dia toleh, dia macam nak tertoleh, tak ada pun. Faham tak? So macam ada bunyi je orang lalu-lalu, padahal semua tak ada. Tu kawan Zia yang tingkat 4. Kawan Zia yang tingkat 1 kan, dia nak turun tu, dia turun lambat kan. Lepas tu dia rabun kan. Lepas tu dia kata, semalam kan aku ingat lagi waktu aku turun tu, aku nampak ada macam benda hitam tinggi dekat ujung tangga. Tapi kita je dah tak tahu apa-apa. So dia lalu je. Sebab dia pun macam tak sure kan apa yang dia nampak tu. Tak pakai spek kan. Tapi macam kalau orang yang macam biasa dengan benda-benda mistik-mistik ni kan, macam ni lain macam ni. Tapi dia tak tahu. Dia lalu je sebelah benda tu. Sebab dia pun tak tahu kan, rabun lagi. So tu satu. Apa yang jadi kat Zia, waktu Zia tengah study kat atas meja. Kawan Zia study kat lantai semua. Tengah study tu, ada orang haming dekat telinga kanan. Haming, tahu haming kan? Macam nyanyi macam tu. Sedap. Lepas tu apa nama, tapi Zia macam lepas tu nak tidur tu pun sebenarnya Zia dengar lagi sekali, tapi Zia ignore juga. Zia macam mengiring ke kanan. So telinga kanan tu dekat bantal tau, tapi still dengar juga. Nak kata nyamuk takkan dah dekat bantal kan.
So macam Dengar memang jelas lah. memang jelas lah, memang dekat lah. Tak pernah tak orang cakap kalau kita dengar benda tu dekat, sebenarnya benda tu jauh. Sebenarnya benda tu jauh, tapi kalau benda tu kita dengar jauh perlahan, sebenarnya benda tu dekat dengan kita. Tapi waktu tu Zah dengar dia dekat so jauh lah. Lepas tu Dia nyanyi ke dia bisik? dia ni humming. Macam alah takut dah nak try. Macam try. Macam Dah lah. macam tu macam tu. Takut. Lepas tu lah dia humming macam tu. Tapi dia tak ingat lah lagu apa, tak tahu lah. Lepas tu seorang buka cerita. Waktu tu kita orang macam tak, dua orang kawan Zia tu dia jenis yang tak pernah lalu lah benda-benda macam ni. Zia pernah je sebelum ni, cuma lepas je kena sekali Zia macam tak fikir sangat. So bila kena lagi Zia tak ada rasa macam ni ada kaitan dengan ni kot macam tu. So itu je lah waktu Zia kat matrik tu yang paling teruk lah. Dan seminggu jugalah benda tu berlarutan. So, I rasa pengalaman Ziha dekat Matrix ni memang seram lah, walaupun macam benda tu normal. Kalau untuk dekat Matrix ke hostel, asrama semua macam normal, tapi every time dengar memang benda yang seram lah bagi I. Okay, so macam I rasa I ada satu cerita yang macam ada kaitan juga dengan, bukanlah kaitan tapi macam lebih kurang cerita Ziha, tapi bukan sekolah I, sekolah kawan I. Kawan I cerita sebab time tu diorang SPM. So macam benda tu mengganggu mental diorang lah. So cerita dia start macam ada satu malam ni, time tu nak dekat a few months before SPM. Kita orang macam biasalah, macam bila nak dekat SPM kan kadang-kadang kan diorang kan ada buat camp dekat sekolah ke apa kan, macam apa orang cakap tambahan ke kelas tambahan, macam ada seminar macam tu lah. Betul-betul. So macam ada satu malam tu diorang ada, I tak ingat lah diorang ada program ke seminar ke apa, tapi dalam masa yang sama diorang ada benda tu, ada sekolah tu macam ada kumpulan silat. So diorang macam buat benda tu lah, macam bersilat lah, praktis silat dekat sekolah tu, tapi diorang buat silat tu dekat tempat yang salah. Maksudnya macam diorang ada satu tempat ni macam pokok ke macam bukit kat situ. Kat situ tempat tu memang keras tau. Tempat tu sebenarnya dah lama terbiar. Macam orang tak pergi sangat pun tempat tu sebab diorang tahu tempat tu keras. Tapi satu malam tu diorang praktis silat dekat situ. And then I pun tak sure macam mana, tapi dia macam ada kaitan lah kan. Macam diorang tiba-tiba macam terganggu kat tempat tu. And orang kata tempat tu sebenarnya banyak sangat benda tu. Benda tu banyak sangat bertempat kat situ. So bila dah macam benda tu kan macam kita lah, kalau orang kacau rumah kita mestilah kita marah kan. Macam rasa macam tak puas hati dengan orang yang macam nak gaduh juga dengan orang yang kacau rumah kita kan. Lepas tu bila dah jadi malam tu macam tiba-tiba ada seorang student kat situ kot. Dia macam merayau. And then dia macam merayang kat sekolah tu time malam-malam tu. And then dia tak tahu apa-apa. Dia tengoklah budak-budak tu silat juga. And then tiba-tiba macam tiba-tiba dia macam meracau. Dia lelaki tau, tiba-tiba dia meracau. Macam teruk gila lah, macam kena macam dia menjerit semua tu kan. Orang semua dah takut lah. Macam dah kenapa dia ni kan. Lepas tu macam terus panggil ustaz semua tu. Lepas tu bila panggil ustaz, kawan dia pula datang kat dia. Kawan dia kena juga. Benda sama. Mula seorang kena, lepas tu seorang lagi kena. Lepas tu Macam jangkit lah. macam benda tu berjangkit sebab kawan dia kononnya macam nak tolong lah kawan dia tu sekali. Dia pun macam tak kuat lah kot kan. Lepas tu dia pun terkena sekali. Lepas tu macam bila dah panggil ustaz semua tu, ustaz pun tolong lah, dah berubat malam tu. So macam untuk malam tu dah settle. Tapi dia settle untuk malam tu sahaja. Tapi benda tu berlarutan seminggu. Macam seminggu ke macam lama jugalah. Kan lama kan kalau kena Dia lama. Kalau benda tu memang dia akan berlaku lama jugalah. Kena berubat kat ustaz baru okey. Betul, kadang-kadang macam ustaz pun kata macam benda tu ambil masa juga nak berubat kan. Lepas tu macam tiba-tiba macam esoknya perempuan pula yang kena. Macam out of nowhere tiba-tiba perempuan pula kena. And then macam
dia makin lama makin ramai orang kena tau. And then satu hari tu diorang semua macam berkumpul satu dewan. Macam cikgu-cikgu suruh diorang semua berkumpul satu dewan sebab macam nak bagi mengelakkan orang kena lah. And then macam cikgu tu macam cakap lah, cikgu suruh diorang baca Yasin semualah untuk macam apa tu, sebab ramai sangat ada yang kena. Dia macam benda ni macam virus zombie. Macam senang gila sebar macam tu. And then macam okay, so diorang pun ramai-ramai lah baca Yasin semua tu kan. Tapi yang I rasa macam kesiannya, even masa diorang tengah baca Yasin tu pun tiba-tiba ada yang kena, ada yang histeria. Lepas tu ada yang kena rasuk. Lepas tu macam kawan I dah macam, dia macam dah tak kuat lah, dia macam nak nangis kan. Tapi macam Ziha cakap lah, kalau kita nangis, kita jadi lemah, benda tu akan kena kat kita juga kan. Tapi macam kawan I macam still macam kuatkan hati juga, dia baca Yasin, fokus kan. Lepas tu macam paling dia rasa macam paling tak kuat gila-gila, keliling dia semua macam kawan rapat dia, kawan baik dia kan. Semua kena. Semua Yang kena tu yang silat ke? Yang kena tu yang bersilat tak, ke? itu student biasa. Yang kena silat tu malam tu je. Itu malam tu budak silat tu tak ada seorang pun yang kena. Budak silat tak ada seorang pun yang kena. Tapi benda ni start daripada budak-budak silat tu and then tersebar dekat student lain. Macam tu lah. Lepas tu macam dah lah budak-budak nak SPM kan. So diorang macam jadi macam tergendala lah diorang punya program tu semua. Lepas tu macam benda tu berlarutan sampai seminggu. I ingat sampai seminggu. Lepas tu macam kawan I cakap macam time tu dia baca tu, kawan dia sebelah dia tu memang kawan dia nangis. Sebab tu kawan dia pun boleh kena histeria semua tu. Sampai macam apa memang sampai menjerit-jerit apa semua tu. And then bila diorang sampai kena panggil ustaz ramai-ramai kat luar, ustaz daripada luar datang dekat sekolah diorang. Lepas tu macam mula diorang settle lah budak-budak tu dulu. Bila budak-budak tu dah settle, lepas tu diorang pergi kat tempat punca. Lepas tu bila diorang pergi kat tempat punca, diorang kata memang tempat tu secara tak sengaja diorang terbuka laluan untuk benda-benda tu keluar daripada tempat tu. That's why macam tempat tu memang banyak gila-gila benda tu. So that's why benda tu boleh tersebar. Tapi yang kenanya semua budak SPM je. Budak form lain semua tak kena sebab tak tahu kenapa. Tapi diorang memang kena dekat budak-budak SPM je. Macam tu lah, macam I macam dengar pun kesian lah. Walaupun I tak ada kat situasi tu, tapi macam beremang jugalah sebab silap I pernah viral kat Twitter ke pernah masuk berita tak ingat. Tapi benda tu memang macam kes besar lah masa kat SPM dulu. So lemak kering pula tekak. Okay, so Jana, kita nak dengar cerita daripada Jana. Jana ada cerita tak? Pengalaman Jana ke? Macam kawan-kawan Jana ke? Pengalaman Jana tak ada lah. Sebab Jana duduk asrama sekejap je. Jana cerita pengalaman kakak Jana. Dulu kakak Jana masa form 1 dia duduk asrama dan dia selalu kena kacau. Sampai kan yang Jana cakap tu lah, kalau kita dah kena histeria sekali, kita akan kena repeat berubat dengan ustaz tu. Ustaz lain tak boleh, macam tu lah. 3 bulan berturut-turut kena berubat dengan ustaz tu. Dia jadi histeria, jadi teruk tu sebab dia macam nampak perempuan macam ponti lah atas loka, rambut panjang. Pukul 12 malam masa tu dia nampak. Selama dia kena kacau tu dia nampak benda tu lah. Lepas dia nampak benda tu dia kena kacau. Okay tu. Kakak Jana ni dia senang sikit nampak. Lepas dia nampak tu terus macam dia jadi macam histeria lah, lepas tu berjangkit dengan roommate dia. Benda tu kan senang berjangkit kan, macam dia tahu, dia macam kalau kita lemah, kalau kita menangis, benda tu tahu kita tak kuat nak hadap benda tu. Jadi dia masuk dalam badan kita, histeria lah. Lepas tu Mak Jana pun ambil lah dia pergi berubat dengan ustaz tu. And then kakak Jana pun tak duduk asrama dah. Lepas tu lepas habis PMR, dia masuk asrama balik. Tapi bukan sekolah tu lah, dah tukar sekolah lah. Sebab sekolah tu macam nak kata berhantu tu, boleh kira macam tu lah. Sebab ramai kat yang kena histeria kat situ.
Sebab sarjana kat sekolah tu ada satu pokok besar kat belakang tu yang memang dari dulu lagi ada. Memang pengurusan sekolah pun tak berani nak tebang pokok tu. Mungkin lah biasa pokok besar ni ada pengganggu kan yang kita tahu. Lepas tu kakak Jana pun pindah lah sekolah. Masa nak dekat SPM tu, dia pindah sekolah dekat, memang jauh daripada sekolah tu, dia pindah duduk asrama lah juga. Tapi duduk sebulan je untuk fokus SPM. Lepas tu dia cerita lah, masa tu dia nak pergi study dekat, biasa kan kalau duduk asrama kan kita study dekat Dewan kita study kat kafe. Kalau selalunya macam ada kelas-kelas diorang akan orang cakap prep. Dia nak pergi prep lah, dia cerita. Lepas tu dia nampak macam orang kata hantu galah, tahu tak hantu galah tu macam mana? Dia yang tinggi, yang besar tu kan. Yang lah. Dia nampak masa tu dia nak turun tangga pergi prep lah. Dia nampak. Lepas tu kenalah pergi berubat balik. Dia macam kena histeria lah juga. Dia macam cepat sangat kena. Dan apa pelik juga sebab taklah dia macam cepat nampak lah, mungkin dia ada sixth sense tu kot. Dia nampak hantu galah tu. Lepas tu dia kena berubat balik dengan ustaz. Tapi ustaz lain lah. Lepas dia berubat tu barulah dia okey. Hantu galah tu dia cakap dia warna hitam. Lepas tu tinggi tu macam tinggi gila. Macam kalau kita tengok macam ni pun kita nampak muka dia kan gelap kan malam. Lepas tu lepas dia nampak tu memang Mak Jana dah tak bagi duduk asrama dah. Sampailah dia sekarang ni pun dah tak sambung belajar dah. Sebab dia selalu kena ganggu. Dia macam senang kena lah. Kadang-kadang kita tak nampak benda tu pun. Dia tak nampak benda tu tapi tiba-tiba macam badan dia tiba-tiba gatal-gatal ke. Nampak macam satu badan bengkak. Dia tak nampak benda tu. Macam dia kena gangguan halus juga lah rasanya. Gangguan halus. Lama kakak Jana kena? Lama juga. Bertahun-tahun juga. Tahun. Tapi sekarang dah okey lah. Sekarang dah okey lah. Lepas berubat dengan ustaz yang betul, baru okey. Tu je lah cerita. Sebab kan kadang-kadang kan macam kita kalau nak berubat pun kena pandai cari ustaz yang betul. Kadang-kadang orang masa betul bukannya betul pun, dia lagi tambah dia tanam dia punya barang dekat orang sakit. Betul. Bahaya. Kadang ada ustaz olok-olok kan tu orang kata kan. Ustaz olok-olok tu kat tu. Nak duit je. Betul. Kena pandai cari yang memang dipercayai and memang itulah. Hari ni topik semua memang dekat asrama, kat sekolah kan cerita. Tapi Zah ada satu lagi cerita. Cerita apa tu? Boleh sekolah cerita, juga. Sikit. Dia ada dua dekat sekolah yang sama. So sekolah ni Sekolah ke matrik? No, ni dekat sekolah kakak Zia. Ini sekolah. Ni sekolah kakak Zia tau. So ni pengalaman kawan-kawan kakak Zia. So sekolah ni dia dekat Kelang. Sekolah agama berasrama penuh and tapak sekolah ni adalah tapak tanah diraja. So memang kawasan tu besar juga lah. Satu sekolah tu dulunya istana raja-raja lah. So sekolah tu asrama kita panggil Aspuri, asrama puteri, dekat dalam sekolah tau. Dia cakap ni sekolah, ni asrama puteri, dia still lagi dekat kawasan sekolah tapi jauh sikit. Tapi asrama lelaki dekat luar, dekat seberang jalan, maksudnya tak ada kaitan dengan sekolah lah. So yang selalu kena adalah budak perempuan lah. Lepas tu kalau asrama Aspuri tu, diorang macam dah biasa tau kan. Dulu raja-raja dulu kan diorang punya muzik macam gamelan, bunyi gong ke, bunyi apa-apa kan, muzik tradisional lah kan. So pelajar dekat situ kalau diorang dengar bunyi gamelan daripada gym sekolah, jawab
rapat tapi boleh dengar. Itu benda biasa. Tahu, benda biasa. So kadang-kadang diorang macam dengar lah malam ni, ignore je lah. Tapi ni kawan kakak Zia, diorang macam biasa kan, asrama kan kena ada waktu prep kan. So waktu prep ni lah diorang akan siapkan kerja sekolah tau. Tapi biasalah budak-budak yang macam pintar, budak-budak yang confirm dia tak akan kena marah apa tu, dia tak akan siapkan waktu prep tu. Dia akan main je. So sebab selalunya diorang tahu yang nanti dekat dalam dorm ada lagi student-student yang akan stay up. Tapi malam tu kawan kakak Zia, dia macam tak nak siapkan lah, dia nak stay up malam ni. So malam tu dia stay up, tapi dia tengok macam nak stay up ni semua orang nak tidur, tak ada siapa pun yang stay up malam tu. Padahal sebelum-sebelum ni ramai je yang macam biasa je orang stay up hari ni. Malam ni tak ada langsung orang nak stay up. Tapi kerja sekolah dia tak siap. So dia macam nak tak nak kena juga stay up. So macam dia kata macam okey lah stay up seorang je lah. So dia stay up sampai pukul 2 ke 3 pagi macam tu lah dia stay up. So lepas kerja rumah dia dah siap, tempat dia punya katil tu orang kanan dengan kiri tak nampak tau, sebab ada macam para ke macam mana. So macam dia dipisahkan oleh para tu. So kawan kanan kiri tak nampak orang depan je. So bila dia nak tidur tu dia dengar bunyi gamelan tu. So macam kan dah biasa kan bunyi gamelan tu kan. So dia ignore je. Time dia nak tidur tu lah macam tiba-tiba pundi kencing dia buat hal weh. Dia nak terkencing juga time tu. So dia pergilah macam seorang juga sebab semua orang dah tidur kan. Dia macam pergi juga tandas. Pergi tandas, dekat tandas dia dengar bunyi gamelan and also ada orang nyanyi. So bila dah kau tahu yang bunyi gamelan ting-ting-ting macam Orang je kan yang nyanyi ke ramai-ramai suara nyanyi? Ramai-ramai. Macam suara dayang-dayang. Kan tempat tu istana kan. Macam dayang-dayang buat persembahan dekat raja macam tu lah. Lepas tu Pontianak Harum Sunda Malam tu lah. Wait. Mungkin aku tak tahu apa yang dia dengar. Lepas tu, so bila dia dah dengar sekali extra dengan orang yang nyanyi ni, dia rasa macam tak sedar hati lah. Macam tak boleh lah. Dah kalau nyanyi ni bukan benda biasa, sebab yang biasa gamelan je. Lepas tu dia pun macam try juga nak tidur. Dia nak tidur sebab dia tak boleh tidur sangat. Dia tutup badan dia dengan selimut tau. So bila dia nak try tidur tu, tiba-tiba selimut dia kena tarik slow je macam ni dekat paras dahi. Lepas tu dia macam tak boleh lah. Lepas tu kan dahi kan nak dekat dengan mata kan. So dia macam tak berani, dia tutup mata. Bila dia tutup mata, dia diam je. Slow lagi dekat habis kepala. Dia slow tau. Tapi dia ignore je. Dia macam jangan buka mata. Bila dia ignore, benda tu macam marah kot. So dia rentap sampai pinggang. Bila dia rentap sampai pinggang tu, dia terbuka mata tau. Bila dia buka mata, dia nampak ada seorang dayang. Kan korang tahu tak pakaian yang berkemban, pakaian dayang dulu-dulu tu, tengah menari depan dia. Tengah menari depan dia. Lepas tu dia terbuka mata tu kan, dia tak boleh nak tutup. Dia macam enjoy je lah show tu macam. Orang lain tak sedar ke weh? Orang lain tak sedar. Dia nak menjerit pun tak boleh. Sebab kan saya cakap tadi macam kawan sebelah kanan kiri tak ada. Ada yang depan je. Tapi depan pun dah ada benda tu, benda nari. Macam Dia macam terbuka pun apa? Bukan terbuka, dia macam nak tutup mata tu tak boleh. Nak jerit tak boleh, dia kaku. Bukan terbuka tu, dia tu kaku. Lepas tu esoknya dia demam 2 hari. So kerja sekolah yang disiapkan malam tadi tu macam tak ada guna pun. Tak ada guna tu. Tu Seram satu. gila. Ya, dia seram ni. Lagi satu, kawan kakak Zia juga, dia nak pergi tandas. Waktu tu macam biasa je, stay up tau. Dia nak pergi tandas. Bila dia nak buka pintu dorm tu, dia tengah nak cari kasut kan. Tapi nampak dekat dia kan kita turun tengok bawah, kita mesti nampak atas-atas sikit-sikit kan. Dia nampak ada buku, ada kain berdi hitam tengah bertinggi atas dia. Tapi dia macam, dia kalau kita tengah buka pintu kan, dia kalau nak tutup balik masuk kantor ya, kita boleh nampak kan. So dia macam, teruskan je lah, aku nak pergi tandas. Macam tu kan dia macam, tapi dia teruskan juga pergi tandas. Bila dia teruskan pergi tandas kan, dia rasa benda tu tak diikut dia pun. Lepas tu kat tandas, nak belok tu, ada. Dia tunggu kat situ Lepas tu dia macam kena kontrol ke kan. Lepas tu dia dah habis buang semua tu, dia balik nak pusing tu, ada.
Ada lagi, dia still lagi tunggu kat situ. Lepas tu dia macam, oh jalan lah, jalan je. Lepas tu tengah nak jalan, keluar je daripada tembok tandas tu, benda tu cakap, oi, kau nampak aku kan? Macam tu dia boleh Sumpah seram. Bila sampai benda tu tegur, seram. gitu. Sebab macam kita ignore tapi dia tahu kita boleh nampak, so dia tegur. Lepas tu apa lagi, lari lah tu, tak tahu cakap apa. Lepas tu semua demam lepas tu. Seramnya cerita Zia. Seram weh. Aduh. Cerita Zia sumpah, I cakap semua seram. Tapi macam, okay, kalau nak cakap pasal benda-benda ni kan, kat mana-mana pun ada sebenarnya. Bukan setakat dekat asrama je lah. So sebab tu macam, korang pergi mana-mana pun memang akan kena. Just macam diri sendiri kena kuat je lah. Janganlah macam layan sangat ke apa ke. Buat macam kawan kakak Ziha tu. Tapi Lala kena tegur juga kan. Even buat tak tahu pun kena tegur juga. So I rasa macam kita dah sampai ke penghujungnya sebab dah macam dah cukup masa sangat. So macam thank you to Ziha sebab sudi jadi guest untuk podcast kita orang minggu ni. And thank you juga Zana sebab luangkan masa untuk join kita punya podcast juga malam ni and jadi co-host hari ni. So I think kita boleh tutup acara kita hari ni. So thank you so much korang. Memang cerita korang semua sumpah seram-seram sangat-sangat. I suka gila dengan cerita daripada asrama, sekolah, hostel. So macam sebab this memang seram. So okay, I rasa kita dah boleh end it here. So thank you so much korang. Okay, so korang yang tengok this channel, this video, jangan lupa untuk like, share, subscribe and also tinggalkan komen-komen yang baik. Kalau korang ada pengalaman pengalaman seram daripada korang sendiri pun korang boleh share dekat komen. Mana tahu nanti next episode kita orang akan baca korang punya pengalaman pula. So itu sahaja daripada kita semua. Thank you. Bye. Jangan lupa basuh kaki. Jangan lupa basuh kaki. Okay, bye-bye. Thank you so much.